Pilih langkah mengimbangkan akaun mengikut urutan yang betul. Okey, kita bagi satu contoh akaun. Satu contoh akaun, yang ini 100, yang ini 20. Okey, macam mana kita nak balancekan, kita nak imbangkan akaun? Yang pertama, kita kena jumlahkan kedua-dua lajur debit dan kredit. Kita tengok kat sini, kita dah jumlahkan. Sini 100, sini 20. Kedua, ambil jumlah yang paling besar dijadikan sebagai jumlah kedua-dua lajur tersebut. So, kalau kita tengok dekat sini, yang paling besar adalah 100. Kita letak di kedua-dua bahagian. Kemudian cari perbezaan antara lajur debit dan lajur kredit. Kita cari perbezaan lah. 100 tolak 20 sama dengan 80. 80 ini akan jadi baki HB. Kemudian yang terakhir kita akan silangkan untuk dapatkan baki BB iaitu 80. Jadi jawapan dia adalah 1, 4, 2 dan 3. Rajah 1 berkaitan dengan pembahagian akaun. Apakah X dan Y? Akaun terbahagi kepada 2, debit dan juga kredit. So, kita tahu dekat sini, apa yang duduk dekat debit adalah A dan B duduk dekat debit. L, E, H akan duduk dekat belah kredit. So, aset dah ada. X ni adalah belanja. Okay, kredit, liability. So, Y ni sama ada equity ataupun hasil. So, kita tengok dekat sini. Modal, equity. Akaun belum bayar, liability. Kadar bayaran, belanja. Jualan, hasil. So, jawapan yang tepat adalah X. Y adalah dividen. Dividen adalah hasil. Akaun kawalan belum bayar berikut diambil daripada kedai EV Stationery. Apakah S? So, sini dekat sini akaun kawalan belum bayar. Belum bayar ini adalah liability. Bermakna macam mana boleh wujudnya akaun kawalan belum bayar ni andai kata kita berhutang dengan dia. Macam mana boleh kita berhutang dengan dia? Mestilah kita buat belian. Bila kita buat belian, baru kita berhutang dengan dia. Dekat sini, liability kita bertambah. Dekat sini, liability kita berkurang. So, tengok dekat sini, kalau kita bayar, liability kita berkurang. Kalau kita dapat diskaun, liability kita berkurang. Apakah yang menyebabkan liability kita bertambah? Dekat sini, jawapan yang tepat adalah belian. Belian akan menambahkan hutang kita. Kedai runcit maju membeli perabot secara tunai daripada kedai perabot jaya untuk kegunaan perniagaan. Okey, bermakna kita tambahkan perabot. Perabot kita bertambah, tunai kita berkurang. Kedai perabot jaya tak ada kaitan. Kenapa tak ada kaitan? Sebab kita beli secara tunai. Kalau kita beli secara hutang, baru kedai perabot jaya ni wujud. Jadi dekat sini perabot bertambah, perabot adalah aset. Aset bertambah, debit. Tunai, aset juga. Tapi berkurang, aset berkurang, kredit. So, perabot bertambah, tunai berkurang. So, jawapan dia B. Maklumat berikut merupakan urus niaga yang diambil daripada kedai runcit mesra menerima pinjaman bank sebanyak RM20,000. Catatan manakah yang digunakan untuk merekodkan urus niaga tersebut? Okey, bila kita dapat pinjaman dari bank, confirm duit dekat dalam bank kita bertambah. Bila bank adalah aset. Aset duduk rumah nombor 1. Kalau bertambah, dia akan jadi debit. So, bank kita akan bertambah. Apa yang akan belah kredit, cikgu? Pinjaman bank ini adalah liability. Liability duduk rumah nombor 2. Dia bersifat kredit. Sekarang ni bila kita terima pinjaman daripada bank, hutang kita bertambah. So, pinjaman bank ni akan jadi duduk dekat belah kredit. Debit bank, pinjaman bank, kredit.